Fasal 10. Ketahui olehmu, hai orang yang menuntut ilmu ini adalah sebab Ahlul Had daripada orang Melayu yang boleh membuang huruf pada suratannya dan tiada daripada bunyinya, iaitu pertama, huruf Al-Maklum namanya, yakni huruf yang telah diketahui oleh kebanyakan orang daripada adatnya, huruf itu. Maka iaitu terbahagi pula ia atas dua bahagi. Aman ia daripada labas dan musyarakah, yakni aman daripada tersamar dan bersekutu, iaitulah huruf kepada dan pada, dan daripada, dan ada, dan tiada, dan kakanda dan ayahanda, dan ananda, dan ninda. Dan demikian maka kiaskanlah olehmu pada yang lainnya barang yang sejenisnya daripada huruf yang tersebut huruf itu. Yang tersamar rumahnya itu lagi musyarakah pada yang lainnya, iaitu seperti kentang dan kentung dan kantong dan kumbang dan kembang dan kambing dan bentang dan bentung dan banting dan tindak dan tanduk dan tandak dan pendek dan pundak dan pondok dan benda dan bonda. Kiaskan olehmu pada yang lainnya mana-mana huruf yang tersamar dan musyarakah adalah huruf yang dua bahagi ini, jatuhlah hukum bicaranya itu pada huruf ilat yang tiga itu ada kalanya dibuang dan ada kalanya faedahnya dibuang itu supaya jadi fasihah pada perkataan dan suratan, kerana adalah di dalam dunia ini ilmu dan surat-suratan itu, kerana perkataan yang terlebih masyhur lagi kebilangan, iaitulah perkataan dan suratan yang sedikit boleh faham atas orang yang fasihah. Seperti huruf yang aman daripada labas dan yang daripada musyarakah itu, jika tiada dibuang huruf seperti kepada, ditarahnya huruf ilat, iaitu alif, jadilah ia kepada. Maka jadi aiblah kepada ilmu ini, sebab pekerjaan sedikit jadi banyak dan yang pendek menjadi panjanglah bicaranya jika tiada ditambahinya alif, sekalipun menjadi dibaca oleh orang kepada juga, sebab ia huruf aman daripada labas dan musyarakah. Inilah sebabnya. Adapun sebab yang kedua, sebab dibuang huruf ilat ini seperti alif yang pada kafada itu serta segala kawannya, maka iaitu hendak menyamakan bunyi bahasa dengan rupa suratan, kerana harkat yang ada itu, yakni baris yang di atas, jika disebut jadilah bunyinya satu alif, kemudian maka ditambahi pula satu alif lagi pada kepada, itu maka jadi berpanjanganlah bacaannya itu. Maka jadilah bunyinya kepada. Jika bersalahanlah bunyinya dan suratannya itu, menjadi tertawalah segala orang yang mengetahui ilmu ini adanya. Ilmu ini adanya. Adapun sebab yang ketiga adalah orang Arab dan orang Melayu pun adalah mereka itu. Mengarabkan segala huruf dan segala kalimah itu dengan dua Arab juga, yakni memberi bunyi huruf atau perkataan dengan dua baris dengan dua huruf. Kedua baris dengan harkat, maka tilik olehmu akan segala huruf dan segala kalimah itu, maka jika tiada aman daripada labas dan musyarakat, maka diarabkan dengan huruf seperti huruf kota. Maka jikalau dibuangkan waw itu dibubuh alif, nescaya jadilah kata. Dan jika dibuang pula alif diganti pula dengan ya, maka jadilah kita. Maka wajib diarabkan dengan huruf. Kiaskanlah olehmu pada yang lainnya. Adapun yang terlebih baik diarabkan dengan huruf itu, iaitu seperti komeng dan kambing, maka terlebih baik dizahirkan wawnya pada kumbang. Tetapi jikalau dibuangnya waw itu boleh jua. Tetapi lihatlah pertambatan perkataan itu jika seperti tiada samar pada yang lainnya, seperti terbang kumbang dan menyeri kembang, maka tiadalah mengapa dibuangkan wawnya itu
kerana sudah termaklum akan pertambatan yakni ini cawang daripada bicara Irab itu juga. Bermula waw dan ya dan alif itu dinamakan orang Arab huruf ilat yakni berpenyakit atau huruf kerana. Akan tetapi yang zahir kepada aku huruf kerana, adapun maka dinamakan huruf kerana itu dengan sebab masuk dialah, maka jadi boleh bunyi segala perkataan dan suratannya. Jika masuk seperti waw, jadilah bunyinya u, dan jika masuk alif, maka jadilah bunyinya a, dan jika masuk ya, maka jadilah bunyi i. Dan faedahnya pula, jika hendak memanjangkan pada perkataan seperti perkataan iaitu, hendaklah dijadikan iaitulah atau iaitukah, maka wajiblah dibubuh waw. Kiaskanlah olehmu pada yang lain-lainnya. Demikian lagi alif jika hendak pula memanjangkan perkataan seperti perkataan dia, hendak dijadikan dialah, maka wajiblah dibubuh alif atau diakah, maka kiaskanlah olehmu pada yang lainnya yang lagi akan datang pada sejenisnya daripada perkataan itu. Demikian lagi ya jika hendak memanjangkan pada perkataan seperti pada perkataan ini, hendaklah dijadikan inilah atau inikah, maka wajiblah dibubuh ya. Dan kiaskanlah olehmu pada yang lainnya daripada perkataan yang lagi akan datang pada yang sejenisnya. Soal: jika ditanya orang apakah sebabnya, maka iaitu dan ini dan ia, maka tiada dibubuh huruf ilat yang 3 pada baris di depan dan baris di atas barisnya. Nescaya jadilah bunyi iaitu, iait, dan bunyi ini in, dan bunyi dia di. Maka wajib olehmu, bukankah sudah aku sebutkan pada bab yang kedua dan pada fasal yang ketiga pada bicara huruf al-maklum. Maka rujuklah engkau di sana, yakni kembalilah engkau melihat pada hukumnya huruf al-maklum itu. Nescaya tiadalah engkau hairan di dalamnya itu adanya. Bermula huruf jazam, yakni huruf yang mati itu pada orang itu, iaitu 2 perkara. Pertama, dijazamkan dengan sukun, dan kedua, dijazamkan dengan huruf, maka berpanjanganlah bicaranya itu. Pada ilmu Nahu, di dalam kitab Nahu itu, maka tiadalah aku sebutkan bicaranya itu. Pada kitab ini kerana bukannya maksudku hendak menterjemahkan ilmu Nahu, hanyalah maksudku hendak mengatur akan peraturan tertib surat-suratan dan perkataan bahasa Melayu juga supaya jangan jadi cedera pada bahasa Melayu. Maka menjadi cedera dan cacatlah kepada perbuatannya yang tiada dengan ilmu itu. Adanya syahadan sungguh pun yang demikian itu, tempatnya aku mengambil petua dan kias dan jalan memperbuat akan kitab ini, iaitu daripada ilmu Arab juga, seperti huruf dan nahu dan lughah dan lain-lainnya daripada kitab ilmu alat atas fahamku dan hadarku yang singkat dan yang bodoh. Adanya bermula huruf yang mati di dalam bahasa Melayu itu, 2 perkara pertama dimatikan pada akhirnya,
kedua perkara dimatikan dengan dengung. Misal yang dimatikan dengan dengung ini huruf nga seperti gelang dan keroncong dan pending, maka kiaskanlah olehmu bagi yang lainnya itu bermula 3 huruf yang bersekutu diperbuat tanda mati itu, iaitu qaf dan amzah dan qaf, akan tetapi keduanya qaf dan qaf itu iaitu diperintahi ia oleh amzah, sungguh pun ada tiada diboleh berkuasa sendirinya, ada ruf dirinya. Maka berbunyi-bunyi huruf yang lainnya. Inilah misalnya seperti anakna dan seperti baik atau cantik. Maka hiaskanlah olehmu bagi yang lainnya yang serupa dengan yang demikian itu, yakni yang tersebut itu, maka jika dipakai juga bunyi yang mati dengan qaf atau qaf itu, nescaya tertawalah sekalian orang yang mengetahui bahasa Melayu di dalam tanah Johor ini, iaitu Melayu yang asli dinamakan tutur orang itu. Ketahui ufi atau jangka dan canggung atau telor, adanya adapun huruf yang mati dengan dengung itu, jika dipanjangkan sebab berangkai dengan waw umpamanya, maka jika hendak dihidupkan nga-nya itu, maka batallah daripada dengungnya seperti perkataan perhubungannya bumbungannya, maka kiaskanlah olehmu pada yang lainnya yang sejenis serupa itu. Ketahui olehmu, hai orang yang menuntut, sekali-kali tiada boleh sempurna perkataanmu dan suratanmu itu, melainkan dengan ilmu yang lagi akan datang sebutannya dan hukumnya di dalam kitab ini. InsyaAllah Ta'ala, bermula peri ilmunya itu, iaitu hendaklah kita ketahui dahulu yang asalnya diperbuat perkataan oleh segala manusia di dalam dunia ini. Bermula yang diperbuat perkataannya itu, tiadalah sunyi ia daripada 3 perkara pertama pada bahasa Arab ismi, yakni nama, kedua fi'il, yakni perbuatan, ketiga huruf. Maka dikehendaki huruf di sini, iaitu huruf yang ada baginya makna yang lagi akan datang bicaranya dan hukumnya itu. InsyaAllah Ta'ala, pada fasal segala huruf yang di dalam bab ini, maka aku melayu kenyataannya pada mengenal segala isim dan maknanya pada fasal yang pertama pada bab ini.